kesukaran tidur nyenyak dan juga kelemahan anggota. Jadi boleh rujuk balik berkaitan dengan Garis Panduan Pengurusan Pasca COVID-19 Kebangsaan yang telah pun diwujudkan Julai 2021 untuk panduan kita dalam berhadapan dengan COVID-19 ini dan kesan long COVID yang dialami oleh pesakit-pesakit COVID-19. Okay? Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipelihara terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Okay? Selepas ini, bicara adab nak pergi ke masjid itu apa, bagaimana caranya? Dengarkan dulu Nahwan Nur, Hawa Khatulistiwa. Alih sebentar pandanganmu untuk kau renung hakikat dunia yang terserkam berona maksud dari ufuk bercahaya ke ufuk berendah merah megah tercipta indah dilukiskannya garisan dunia berbagi dua hawa khatulistiwa dirasa sekata. Ku ingin ungkapkan di balik tirai indah dunia segala aturan menyimpan kisah beribu makna dari ufuk bercahaya ke ufuk berendah merah megah tercipta indah dilukiskannya garisan dunia berbagi dua hawa khatulistiwa indah dilukiskannya garisan dunia berbagi dua hawa khatulistiwa dirasa sekata. Dari ufuk bercahaya ke ufuk berendah merah megah tercipta indah dilukiskannya garisan dunia berbagi dua hawa khatulistiwa indah dilukiskannya garisan dunia berbagi dua hawa khatulistiwa dirasa sekata bersama. Dengan perkataan syukur itu, dia menstabilkan emosi kita, menenteramkan jiwa kita, dia melapangkan dada kita, melapangkan hati kita. Bahkan bukan itu sahaja, tetapi juga dia menambah keimanan kita apabila disebut. Apabila diperakukan di dalam hati, apabila dipertontonkan bentuk syukur itu dalam bentuk tindakan, kelakuan, ibadat, kerja, kehidupan sehari-hari. Dia juga meningkatkan daya potensi diri, tapi dia membangunkan daya potensi dalam diri seseorang itu kalau dia injek syukur dalam hati dia. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, daripada ayahandanya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang memberi contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari kiamat. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي Ekspresi, IQ, inspirasi, euforia Islami. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertemuan kita hari ini untuk edisi Selasa 9 malam kita akan bawakan rancangan Bicara Adab. Harapan saya agar semua orang masih lagi terus setia dan dapat ikuti pengajian ilmu kita, dan ingatlah jadual pengajian ilmu kita ni walaupun sebulan dah kita berehat untuk berialuan dalam Ramadan baru ni, dan insyaAllah kita kembali dalam Bicara Adab kita tak lain tak bukan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun bersama-sama dengan kita dalam talian waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Ustaz, masih Syawal lagi. Ada sahabat Raya. sahabat kita mungkin ada yang baru nak mula puasa 6 dan sebagainya. InsyaAllah yang dah selesai dah hari raya dah raya pun daripada puasa 6 pun juga. Apapun kita doa semoga Allah terima amalan-amalan kita Ramadan yang lalu, dan kita harap juga amalan kita dapat kita teruskan istiqamahnya untuk Syawal ini sampailah ke bulan-bulan berikutnya. InsyaAllah Ustaz, kita nak belajar banyak lagi
pengajian ilmu kita. Saya pun harap kawan-kawan saya dapat mengikuti pengajian ilmu kita hari ini. Sebulan kita tinggalkan bicara adab ini, dan kita akhiri pertemuan hari itu dengan adab nak masuk Ramadan, dan kita harap kita dapat sama-sama amalkan setiap apa yang dah pun kita pelajari. Dan kali ini masih lagi kita dalam bicara adab menerusi kitab Bidayatul Hidayah. Dan kita nak sambung adab selanjutnya, masih lagi dalam bab adab melaksanakan ketaatan. Dan kali ini adab pergi ke masjid. Silakan Ustaz untuk pengajian kita hari ini, Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari, baik sebelumnya, semasa dan setelahnya. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan pada malam ini, menghadiri majlis ilmu, berada di timbangan kebaikan kita nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlu al-ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmika aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid alsinatana wahdi qulubana waf'al kadhalika bi ahbabina abada warzuqna kamala futuhil 'arifin wal fiqha fid darain ma'a kamalil ikhlasi was-sidqi wal yaqin wal 'afiyati wal ghina wan nasri wal hifzi wan naf'i wal intifa' وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah berlalu madrasah Ramadan dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala temukan kita kembali di dalam siri pengajian mingguan kita di dalam bicara adab, membahaskan kitab Bidayatul Hidayah.
kita mengharapkan daripada Ramadan yang telah kita lalui, Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita dengan keampunan dan rahmatnya, bahkan menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah dengan ibadah yang semata-mata kerananya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati dan nurani kita di madrasah Ramadan yang lalu, dan kita dapat melalui Syawal ini dalam keadaan menjadi sebenar-benar hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebahagian kitab, bahkan para guru kita menyebutkan bagaimana kita ingin melihat berjayanya kita di bulan Ramadan adalah dengan melihat bagaimana keadaan kita ketika di bulan Syawal. Bukan hanya pada kurus dan juga gemuknya dia, ataupun besar ataupun kecilnya, tetapi bagaimana keadaan kerohanian kita bila masuk ke bulan Syawal. Bahkan salah satu antara tandanya, kata guru kami hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, antara tanda bahawasanya Ramadan kita itu mendapat penerimaan Allah adalah kita mampu untuk berpuasa 6 pada bulan Syawal. Itu antaranya. Sebab apa? Sebab bukan satu benda yang mudah untuk dilakukan ketika mana hidangan terhidang, makanan macam-macam, open house mungkin masih belum berhenti. Jadi bukan satu perkara yang mudah. Tetapi orang yang telah berjaya mendidik nafsunya pada bulan Ramadan akan mampu melakukannya. Sebab itu kita kena tanam keazaman, kena usahakan juga tak cepat lambat untuk berpuasa di bulan Syawal. Itu antaranya. Banyak lagi perkara-perkara yang lain para ulama sebut sebagai tanda Ramadan seseorang itu diterima. Antaranya istiqamah kita di dalam amalan. Kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan, maka bukanlah hanya Ramadan kita mengkhatamkan Al-Quran, tetapi Al-Quran itu terus dibaca, difahami dan dihayati maknanya secara berterusan di dalam kehidupan kita. Baik, seperti mana yang dimaklumkan, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab yang penuh dengan barakah yang membimbing kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah sebut pada awal pengajian yang lalu, permulaan hidayah adalah taat dan pengakhiran hidayah adalah taat. Bahkan dalam perjalanan menuju kepada Allah juga adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga dah disebutkan sebelum ini bahawasanya kitab ini seumpama satu diary kepada seorang Muslim. Al-Imam Al-Ghazali menyusun bagaimana keadaan kita bermula daripada bangun daripada tidur. Bagaimana dengan membersihkan dirinya, bagaimana dengan wuduknya, mandinya, apa nak dilakukan ketika bangun daripada tidur. Dan sekarang setelah seseorang itu membersihkan zahirnya, yakni dengan taharah, sudah sampai ketika dan waktunya untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan kefarduan salat. Jadi pada hari ini perbahasan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, adabul khuruji ilal masjid. Adab-adab, etika-etika
ketika mana keluar ke masjid. Ketika seseorang itu keluar ke masjid. Baik, sebelum kita mulakan pembacaan kitab kita, mari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, juga kepada penterjemah kitab ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan khidmat mereka kepada agama sebagai pahala yang terus dan berkekalan untuk mereka bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَهَارَتِكَ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْ الصُّبْحِ إِنْ كَانَ الْفَجْرُ قَدْ طَلَعَ. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ketika engkau telah selesai dari bersuci, kalau kita dah selesai dah, maksudnya kita menuju ke masjid dalam keadaan sudah dalam keadaan suci. Ini satu perkara yang perlu kita amalkan kalau kita nak ke masjid. Bersuci itu daripada rumah. Bersuci daripada rumah. Boleh ke nak bersuci dekat masjid? Boleh. Tetapi yang lebih baik itu kita bersuci daripada rumah. Bahkan kalau kita pergi ke Madinah, DJ Faiz, mungkin ramai daripada pendengar kita pun dah pergi ke Mekah dan Madinah melaksanakan umrah. Mungkin ada yang baru pergi Ramadan baru ni, mungkin ada yang raya di Mekah dan Madinah. Maka di Madinah sampaikan ada satu fadilat yang Nabi sebutkan apabila seseorang nak pergi ke Masjid Quba. Kita tahu Masjid Quba masjid yang pertama Nabi dirikan ketika mana Nabi sampai ke Madinah. Maka disebutkan di dalam hadis, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba. Siapa yang dia itu bersuci, kemudian dia datang ke Masjid Quba sembahyang, maka diberikan pahala padanya, pahala melaksanakan umrah. Kita bukan nak cakap pula siapa yang datang ke masjid, contohnya di Kuala Lumpur ke, di Selangor ke, di Johor ke, dia bersuci dia dapat pahala umrah pula. Bukan, itu khusus pada Masjid Quba. Tetapi nak cerita kesempurnaan dalam melaksanakan taat kepada Allah, maka kita buatkan dalam rutin kita. Bersuci, berwuduk, bersihkan diri itu dalam keadaan ketika di rumah lagi. Maka Imam Ghazali bagi tahu, laksanakan berwuduk, bersuci itu daripada rumah. Bahkan pakai pakaian yang baik, memakai wangi-wangian. Juga kita sebutkan juga, nak pergi ke masjid ni menuju untuk melaksanakan ibadah. Maka sebelum melangkah keluar menuju ke masjid, datangkan niat-niat yang baik. Ini perkara yang penting untuk kita ambil perhatian. Sebab apa? Sebab kita nak buat ibadah. Biarlah pahala ni itu diperoleh dengan banyak. Kita dah sebut dalam pengajian-pengajian adab sebelum ini, niat itu adalah modal bagi kita. Modalnya orang-orang soleh, walaupun dilihat perkara itu ringan. Macam dilihat, oh tak ada apa-apa nak kena buat pun. Hanya niat je dekat hati. Tetapi ramai orang tak mampu untuk lakukan. Maka niatkan dengan niat-niat yang baik sebelum keluar daripada masjid, sebelum keluar menuju ke masjid. Niat mencari redha Allah Ta'ala, niat untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, niat untuk i'tikaf, niat untuk bersedekah. Ni kita nak pergi sembahyang subuh ni, kan ada istilahnya, dalam masyarakat kita dipanggil sedekah subuh. Maka niat nak pergi sedekah di masjid, niat untuk beri salam pada orang yang hadir ke masjid,
niat untuk membaca Al-Quran. Semua niat-niat tersebut dilakukan sebelum menuju ke masjid melaksanakan sembahyang subuh. Perkara ni kita dah boleh mula, terutama lepas kita keluar daripada madrasah Ramadan ni. Jadi janganlah niat sebab nak pergi bersembang dengan kawan ataupun niat pergi masjid ni lepas sembahyang subuh ni niat nak pergi mengopi lah. Niat kita mengopi kan. Tapi kalau niat nak belanja kawan makan dapat pahala lepas subuh. Tapi niat mengopi nak sembang tentang ni, nak sembang tentang tu. Jadi itu yang kita selalu niat. Sebab apa? Kita nak ambil duit ke tidak pergi masjid. Tapi niat-niat yang baik kita hadirkan, menjadikan permulaan pagi kita itu di dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, bersuci daripada rumah kita, maka salatlah 2 rakaat di rumahmu, iaitu 2 rakaat subuh, yakni salat sunat sebelum subuh. Itu jika fajar sudah muncul. Kalaulah dah azan, maka sembahyanglah subuh, yakni qabliyah, sembahyang sunat maksudnya, di rumah kita. Itu yang paling baik. Nanti ada perbahasan, dianjurkan untuk kita melaksanakan solat fardu di masjid. Adapun sembahyang sunat menjadi keutamaan kita tutupi. Maksudnya tak bagi tahu dan tak tunjuk pada orang supaya lebih menjaga hati. Jadi menjadi keutamaan kita lakukan di rumah. Namun perlu dilihat. Maksudnya itu yang paling baik. Tetapi kalaulah Ustaz, rumah saya ni jauh daripada masjid contohnya. Kalaulah saya semayang tunggu azan, semayang sunat baru pergi ke masjid, maka mungkin saya tidak mendapat takbiratul ula ketika solat subuh. Maka ketika itu boleh keluar awal dan sembahyang sunat qabliyah di masjid. Bahkan ini pesanan untuk diri saya terutamanya, juga untuk semua kita. Usahakan ketika mana kita menjaga sembahyang kita setelah salat fardu, menjaga salat sunat rawatib, terutama qabliyah subuh ni. Qabliyah subuh ni kalau boleh tidak kita tinggalkan, kerana Nabi menyebut tentang kelebihannya. Orang yang sembahyang qabliyah subuh sebelum sembahyang sunat subuh, maka pahala ni kelebihan lebih baik daripada dunia dan isinya. Tu besar tu. Jadi mulakan pagi kita, maksudnya kena bangun awal lah. Tu poin dia. Poin dia kena bangun awal. Kemudian sembahyang qabliyah. Kemudian bergeraklah ke masjid dengan niat-niat yang kita sebutkan tadi, juga dengan niat-niat yang lain. Jadi, ya Allah, aku niat pergi ke masjid ini seperti mana niatnya para anbiya ataupun sebagaimana niatnya Nabi, para sahabat dan semua orang-orang salih. Dapat pahala dengan niat-niat kita seperti mana niat-niat mereka. Kemudian tengok disebutkan seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluar menuju ke arah masjid. Baik, sedikit kita tambah dalam perbahasan sembahyang ataupun sebelum kita pergi ke masjid, kita sebutkan tadi sembahyang subuh di rumah kalau fajar dah terbit. Maksudnya kalau kita pergi awal, ada orang mungkin dia pergi awal, jadi dia bolehlah sembahyang sunat qabliyah itu di masjid, tak payah balik rumah pula. Kang dah pergi masjid, pergi awal contohnya. Bilal, kalau dia tak pergi awal, siapa yang nak azan? Maka kalau kita pergi ke masjid sebelum azan, maka laksanakan di masjid, tidak ada masalah. Kemudian sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar dianjurkan, dalam sebahagian kitab menyebutkan kita membaca di rakaat pertama surah Al-Kafirun dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas.
ataupun membaca surah An-Nasr. An-Nasr ni surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan rakaat kedua dibaca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian kerana apa? Kerana Al-Imam Al-Bujairini menyebutkan orang yang sembahyang qabliyah fajar. Ini kita nakalkan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Bujairini, bahawasanya orang kalau dia sembahyang qabliyah dibaca di dalamnya idza ja dan juga Al-Fil, alam tarakai. Kalau orang kita kan dia ada juga panggilan surahnya. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu nama surah, tapi orang kampung surah apa? Idza ja, tahu idza ja Rasulullah. Surah apa? Alam tarakai. Surah Al-Fil tak tahu. Alam tarakai? Alam tarakai hafal. Saya. Jadi disebutkan ataupun dinakalkan bahawasanya ini orang yang melaksanakan salat dengan membaca surah ini, ia akan menjadi tahsin, pemeliharaan buat dirinya daripada gangguan-gangguan musuh dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan disebutkan begitulah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Maksudnya baginda Nabi SAW sembahyang qabliyah di rumah baginda Nabi. Cuma kita kena fahami juga, kalau dah pergi ke Madinah tu, rumahnya Nabi kedudukannya di sebelah masjid. Jadi memang tidak menjadi masalah bagi orang yang rumahnya dekat masjid, itulah yang terbaik. Tetapi kalaulah kedudukan rumah kita jauh, maka ketika itu boleh untuk kita hadir awal ke masjid dan kita solat qabliyah itu di masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan kemudian kita akan sambung selepas ini apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan janganlah engkau tinggalkan salat berjemaah, apalagi jemaah salat subuh. Saya insyaAllah kembali selepas ini dalam bicara adab kita. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita nak bicarakan dalam adab ke masjid. Jangan ke mana, kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi untuk menukar seseorang itu, saya rasa ia perlu ditukar daripada dalaman dia. Bila dalaman dia bertukar, maka luarannya akan menghasilkan perkara-perkara yang ada dalam dada dia, dalam minda dia, dalam semangat dia. Ini saya rasa yang perlu ada, kita cepat berpuas hati. Kata ini masalah kita. Kuala Terengganu 100.2. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, bicara adab kita seperti biasa. Selasa 9 malam kita bawakan menerusi kitab Hidayatul Hidayah, dan kita dah masuk menerusi adab-adab pergi ke masjid. Anda boleh terus ikuti siaran kami waktu ini menerusi Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube channel kami. InsyaAllah semoga bermanfaat, dan kita nak sambung lagi pengajian kita bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Dan kepada anda boleh terus mengikuti, kalau ada kitab boleh buka muka surat 32 untuk sahabat-sahabat kita. Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz, hafizahullah ta'ala wa mata'hu bisihatin ma'afiyah. Sedikit maklumat tambahan ataupun ilmu tambahan mungkin kita boleh kongsikan di dalam adab-adab menuju ke masjid, ataupun kita bicarakan masih berkaitan sembahyang qabliyah fajar. Maka disebutkan, disunnahkan untuk kita memisahkan
antara solat sunat subuh dengan fardu, dengan kita berbaring di atas lambung kanan bagi dia semayang. Sebab tu kata kena buat di rumah tu. Saya. Supaya apa? Supaya ianya tidak dilihat janggal oleh orang-orang yang tidak biasa. Tetapi ianya perkara yang dianjurkan bagi orang-orang yang mengetahui, yakni yang berilmu. Sebab itu beza orang yang berilmu dengan tidak berilmu seperti mana yang kita sebutkan tadi. Baik, maka disebutkan kita disunahkan untuk kita berbaring di atas lambung kanan ataupun kiri, boleh juga. Tetapi lebih utama kanan. Tapi disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim di dalam kitab Marakhil Ubudiyah. Bukan hanya di rumah, hatta di masjid juga dianjurkan. Apa tujuannya? Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahawasanya disunatkan memisahkan antara sembahyang sunat subuh dan juga fardu dengan berbaring di atas sisi kanan ataupun kiri. Apa antara hikmahnya? Untuk mengingat berbaring di dalam kubur di awal siang supaya mengerjakan amal-amal akhir. Jadi biar pagi kita ni, kita ingat pada kematian. Taklah kita disibukkan bangun-bangun je. Oh, nak cari 10 juta, 50 juta, macam-macam lah yang kita ingin cari. Ataupun segala keinginan-keinginan nafsu kita. Tapi mulakan hari kita dengan mengingat tentang kematian. Tentang kematian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan jangan engkau tinggalkan salat berjemaah. Apalagi sembahyang salat subuh. Maka sembahyang jemaah ini merupakan sembahyang yang hukumnya sunat muakkad, yang dianjurkan untuk orang lelaki terutama agar tidak meninggalkannya. Laksanakan sembahyang berjemaah, dan sembahyang jemaah yang paling afdal, yang paling perlu diutamakan adalah sembahyang subuh. Nanti kalau kita baca dalam Muniyatul Musalli sebagai contohnya, disebutkan tentang keutamaan salat. Salat apa yang paling afdal, waktu bila yang paling afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan dianjurkan untuk dilakukan sembahyang itu di masjid. Kenapa? Kerana masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pergi ke Mekah, Masjidil Haram ataupun Kaabah, itu disebutkan sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Maka di tanah air kita ataupun di mana-mana sahaja di seluruh dunia, rumahnya Allah itu adalah di masjid. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam hadis kursi, disebutkan sesungguhnya rumahku di bumiku adalah masjid, dan tamuku di dalamnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Jadi kita ketika berada di masjid, kita menjadi tetamunya Allah di rumahnya Allah. Saya ingat selalu saya pesan kepada jemaah yang hadir ke Mekah dan Madinah terutamanya, ketika kita pergi menjadi tetamu umrah terutamanya DJ Faiz, kita disebut sebagai tetamu Allah. Macamlah kita raya ni, kita jadi tetamu. Jadi tetamu ni, makan dihidangkan, tempat duduk disediakan, aircon dipasang, semua dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi kita jadi tetamu ni relax je lah. Kerana apa? Kerana jaminan sebagai tetamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan kita sebagai tetamu ni,
bukan hanya tentang makan dan minum ataupun tempat tinggal, tetapi lebih besar daripada itu Allah berikan. Itulah dia rahmat dan keampunan. Jadi bila kita sampai ke rumah Allah, maka kita sedang menuju kepada hidangan yang lebih besar daripada hidangan zahir kita. Itulah dia keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan, maka beruntunglah hamba yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungiku di rumahku. Sebab tu kita kata sebaiknya bersuci daripada rumah. Maka disebutkan, maka wajiblah tuan rumah menghormati tetamunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka disebutkan pula tadi, kita jaga sembahyang kita di masjid. Yang kedua, berjemaah. Yang ketiga, terutama subuh. Maka kenapa kita nak jaga sembahyang berjemaah? Bahkan disebutkan lagi dalam sebuah hadis, disebutkan di dalam Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Bantani menyebutkan tentang wala tada' as-salata fil jamaah. Sesuai dengan apa yang Nabi sebut, man shalla 40 yawman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram. Siapa yang sembahyang jemaah selama 40 hari tanpa kehilangan ataupun ketinggalan takbiratul ihram, berterusan 40 hari takbiratul ula, maka Allah menulis baginya 2 kebebasan. Kebebasan dari sifat munafik dan kebebasan daripada api neraka. Fadilat menjaga sembahyang berjemaah itu bukan satu fadilat yang kecil. Ketika kita membaca tentang fadilat-fadilat dalam amal, bukan hanya kita terkagum-kagum dengan apa yang bakal diberi, tetapi perlu percaya dan yakin dengan janjinya Allah dan juga janji daripada lisan baginda Nabi SAW. Kalau tak percaya, laksanakan. Maka kita akan lihat Allah akan bersihkan hati kita, kerana pemilik hati itu adalah Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali sebut lebih-lebih lagi waktu subuh. Kenapa? Kerana solat subuh merupakan solat yang punya keutamaan yang paling tinggi. Kemudian diikuti oleh solat isyak. Dan solat isyak lebih utama daripada solat-solat yang lain. Namun sebahagian ulama sebut solat yang paling utama adalah solat asar. Itu dalam perbahasan keutamaan solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, salat jemaah itu melebihi salat sendirian 20 darjat. Dalam riwayat lain yang kita selalu baca adalah 27 darjat. Jika engkau mengambil mudah, fa in kunta tatasahadu, ambil ringan, ambil mudah, keuntungan seperti ini, maka apa faedah yang kamu dapatkan ketika mencari ilmu? Kalau kamu rasa benda-benda ni kecil je, alah, banyak lagi benda-benda besar kita nak bahaskan. Masalah umat ni yang belum kita selesaikan, kemungkaran yang masih banyak. Jadi kita rasa benda ni kecil. Maka Imam Ghazali tanya, apa yang engkau dapati ketika mencari ilmu? Di dalam beramal menuju Allah, tidak ada perkara yang kita boleh ambil kecil ataupun rasa tak ada nilai. Sebab tu Nabi pesan dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan pernah memandang kecil, memandang lekeh apa-apa bentuk kebaikan.
Sebab itu orang yang menyibukkan dirinya dengan yang pertama keaiban dirinya, dia tak akan sibuk dengan keaiban orang lain dan juga keburukan orang lain. Yang kedua, yang menyibukkan dengan amal ketaatan dan apa yang ingin dan boleh dilakukan untuk mentaati Allah, maka juga tak akan mampu dan boleh untuk disibukkan dengan perkara yang lain. Tapi sebab kita banyak buat benda lain, maka kita menganggap benda-benda ni tak perlulah untuk kita lakukan. Sedangkan tengok kata Al-Imam Al-Ghazali, wa innama samaratul ilmi al-amalu bihi. Sebenarnya hanya buah daripada ilmu itu beramal. Jadi walaupun nampak kecil, cubalah buat dulu. Baru tahu kecil ke besar. Baru tahu susah ke senang. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, ketika engkau berjalan menuju ke masjid, famshi ala haynatin wa ta'udatin wa sakin. Maka berjalanlah dengan santai, perlahan, tenang. Jangan tergesa-gesa. Jangan kelang kabut. Sebab tu kata tadi kena. Sebab tu kita tengok sebenarnya semua ini berkait. Maksudnya kena bangun awal, buat persiapan. Nak bangun awal, kena tidur awal. Jadi semua tu berkait. Tidur, bangun, pergi masjid, semuanya itu dilalui. Maknanya Al-Imam Al-Ghazali bukannya suruh kita ikut step dengan kita buka buku, tapi kita praktikkan dalam kehidupan. Macam mana kita menyesuaikannya dengan keadaan hidup kita. Dan ucapkanlah di perjalananmu, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu melalui orang yang memintamu dan melalui langkahku ini. Wa bihaqqi raghibina ilaik. Wa bihaqqi mamshaya hadha ilaik. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك اللهم أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Nak dibawakan di sini, dianjurkan. Bahkan doa ini riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala. Bagaimana disebutkan, supaya setiap orang ketika mana dia nak menuju ke masjid, dia dah ada niat yang betul. Jadi kita baca doa. Yang kita harapkan, maka disebutkan apa? Ya, aku tidak keluar untuk keburukan, kejelekan, kekerasan, riak ataupun sombong. Ni bukan tujuan aku keluar. Nak pergi masjid ni supaya jiran-jiran tahu, oh dia ni awal pergi masjid. Bukan. Itu bukan niat kita pergi masjid. Pergi lalu pula ikut semua jalan dekat taman ni. Gelap je. Gelap je semua ni. Jadi nak riak, nak sombong, bukan itu tujuan kita ketika menuju ke masjid. Dan kerana mencari redamu, maka aku memintamu agar engkau selamatkan dari api neraka. Kau selamatkan aku daripada api neraka dan agar diampunkan dosa. Mudah-mudahan ketika kita lawan nafsu kita nak tidur, orang lain semua sedang nyenyak diulit mimpi, kita bangun, itu menjadi sebab keampunan Allah bagi diri kita. Inilah harapan kita yang kita datangkan dan sangka baik kita kepada Allah di awal Allah hidupkan kita semula setelah kita tidur. Fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan engkau, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah selepas ini kita akan sambung sedikit lagi untuk menjelaskan lagi beberapa perkara
yang berkaitan dengan adab-adab ketika menuju ke masjid. InsyaAllah banyak yang bakal kita pelajari selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami untuk bicara adab kita kembali seketika nanti. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sempena Hari Raya, IKIM mengadakan jualan istimewa buku-buku IKIM dengan potongan harga sehingga 50% bermula 1 Mei sehingga 10 Mei 2022. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga atau hubungi 011-5769-5400. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti siaran kami di mana juga anda berada waktu ini. Teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman untuk bicara adab kita. Masih lagi kita bicarakan adab nak ke masjid. Ada beberapa lagi perkara yang perlu kita pelajari. Tadi Ustaz kongsikan antara doa yang diajarkan pada kita dalam kita nak menuju ke masjid itu. Dan insyaAllah anda boleh terus ikuti kami menerusi Facebook dan YouTube. Dan kepada anda, terus dengarkan siaran Radio IKIM waktu ini untuk bicara adab itu, Ustaz. Untuk pertemuan kita waktu ini, ada adab ke masjid, Ustaz. Nak sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullahu ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, kita sambung sedikit lagi tentang adab-adab perjalanan menuju ke masjid. Jadi betapa seronoknya kita menuntut ilmu, sehingga kan para ulama mengajarkan kepada kita nak pergi masjid pun macam mana cara. Sebab itu kalau kita bicarakan tentang bagaimana kita ingin sampai kepada Allah, tidak boleh tidak melalui jalan para ulama yang telah mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang mengambil semua apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kemudian mereka tulis supaya memudahkan kita. Ini antara khidmat yang besar kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita baca ni, ia satu ingatan untuk kita. Fikir juga pada diri kita. Apa yang boleh kita lakukan agar diri kita menjadi manfaat untuk umat baginda Nabi SAW. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh bantu? Mungkin kita tak mampu menulis seperti Al-Imam Al-Ghazali, tetapi kita boleh membaca dan menyampaikan kepada ahli keluarga kita sekurang-kurangnya. Dipraktikkan semua ini di dalam kehidupan keluarga kita. Maka disebutkan tadi berkaitan dengan adab-adab ketika pergi ke masjid menjadi perkara yang dianjurkan. Bila kita menuju ke masjid, maka kita berjalan dengan tenang. Jangan gopoh-gapah. Supaya apa? Supaya nanti ia tidak mengganggu kekhusyukan kita dalam ibadah. Orang yang lambat contohnya kan, dia berlari-lari nak masuk saf tu, angkat takbir Allahu Akbar, mengah-mengah keadaannya. Bagaimana mungkin terhasil kekhusyukan dalam ibadah ni? Maka Imam Ghazali pesan, jalan tenang-tenang, jangan terburu-buru.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan bacalah doa yang kita sebutkan tadi. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaih. Di dalam satu riwayat disebutkan, orang yang membaca doa ini ketika menuju ke masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada 70,000 malaikat untuk memohonkan keampunan bagi dirinya. Ini satu fadilat yang besar. Tetapi seperti mana kita sebut, jangan kita memandang ia kecil. Sebenarnya dalam buku ni saja banyak sangat amalan yang kita tak buat, walaupun kita tahu. Itu je. Dan perkara ini perlu kita insafi. Diri kita lemah dalam kita mencari amalan-amalan yang besar, dalam kita mencari semua perkara. Sebenarnya banyak perkara yang telah kita ketahui, kita tak mampu pun untuk melakukannya. Maka apa yang mampu nanti kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan Allah akan memandangnya sampai dia selesai dari salatnya. Mendapat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian disebutkan setelah itu adabu dukhulil masjid. Kita akan bahaskan pula nanti ketika mana seseorang itu dah menuju ke masjid, dia dah sampai ke masjid, bagaimana pula keadaan dan caranya untuk masuk ke masjid. Sampai macam tu sekali dibahaskan nanti. Contohlah masjid kita mungkinlah macam-macam kaedah masuk ni. Tapi maksudnya kalau dulu ada SOP kan, kena buat ni, semua kita ikut. Maka sebenarnya dah ada lagi ketetapan yang telah lama dia disebutkan. Macam mana kita nak masuk, apa kita nak baca, agar kita mendapat kelebihan ataupun fadilat ataupun pahala yang maksimum ketika hadir ke masjid. Bermula daripada kita melangkah masuk ke masjid, diberikan kepada kita pahala dengan pahala yang banyak. Dengan doanya, dengan kaki kanannya, dengan kasutnya, dengan niat yang tikafnya, dengan salatnya, dengan pelbagai perkara yang akan nanti kita sebutkan pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Kita bawakan tentang adab pergi ke masjid. Macam saya sebutkan tadi, kita baru melangkah nak ke masjid dan persiapan-persiapan yang dah kita buat sebelum ini. Dan minggu hadapan insyaAllah kita nak belajar lagi tentang adab-adab masuk pula ke dalam masjid. InsyaAllah semoga apa pun yang telah pun kita pelajari, Ustaz pesan bersama-sama dengan kita semua agar kita beramal dengan setiap apa yang dah pun kita ikut. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita mula sikit-sikit. Yang paling penting istiqamah dalam setiap amalan kita. InsyaAllah Ustaz, ada kesempatan kita jumpa lagi Ustaz untuk pertemuan bicara adab kita akan datang. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi anda boleh terus ikuti siaran kami Bicara Adab kembali semula pada hari Selasa minggu hadapan dan ulangannya hari Sabtu ini jam 10 malam. Jadi anda terus dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Luqman. Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, Nabi kata falyaqul khairan, hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut benda-benda yang baik-baik saja, atau kalau tak disebut benda baik liyasmut, maka dia lebih baik dia Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik Indonesia.
Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Nafal. Banyak ke dapat duit raya tu? Boleh tahan juga ni, Kalau saya nak sumbang sikit duit raya ni, boleh ke, Ustaz? Kenapa pula tak boleh? Boleh sangat tu, Nafal. Tabung endaumen InsAF kan ada. Dengan RM10 dan RM100, saya sudah boleh menyumbang? Betul tu, Nafal. InsAF University membuka peluang kepada semua individu, badan korporat atau syarikat untuk menyumbang kepada tabung endaumen InsAF bagi melahirkan pakar kewangan Islam dalam kalangan asnaf. Wah, bagusnya tabung endaumen InsAF ni. Dengan dana tabung endaumen InsAF, asnaf dapat melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan PhD. Iya, jadi untuk menyumbang, layari insaf.org palang IEF atau hubungi 013-282-0224. Bersama kita memartabatkan kewangan Islam dan bantu pelajar asnaf di InsAF University. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus Forensik Keluarga menerusi Pesona di Zahrah bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jom korban PNP? Jap. Korban aku bisa dengar. Tapi ni PNP. First time dengar. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya pengurusan korban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Sempena Aidiladha tahun ini, Radio IKIM dengan kerjasama Korban.com akan menganjurkan program Korban bersama IKIM. Nak cerita panjang sangat. Apa kata daftar je dulu? Hubungi Korban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kita pergi tidur, kita pergi parking, kita pergi hotel, kita pergi mesyuarat. Balik-balik tengok tenggelam dah kereta kita. Tak boleh nak kata apa. Itu adalah bencana alam. Tengok sajalah, jangan buat apa-apa. Alam sistem out totally. Jadi immobilizer out. Langsung semua out. Bateri dah kong habis dah. Kalau boleh tarik, tariklah. Jangan cuba nak hidup-hidupkan. Sebab kalau dia cuba nak hidupkan, dipaksa, dia akan meragam. Walaupun dia hanya tenggelam setengah, bonet depan dah tak nampak dah. Air dah penuh. Jadi ini akan mengakibatkan dia punya program semuanya. Jadi biarkan dia kering, semua air kering, tarik buat dia balik sampai kat workshop. Normally kereta ni dah kira habis lah. Jadi tak boleh. Kalau kita paksa dia lagilah habis. Jadi kita perlu dia servis, kita perlu buat balik. Kapek-kapek, kursi-kursi semua kena keluar, kena cuci balik semula. Terpaksa kedai yang buat. Paling baik sebelum kita letakkan kereta kita kena fikirlah kawasan tu rendah ke tinggi. Kalau dah tengok keadaan semua okey, tak ada masalah. Kita boleh letak lah kan. Itu yang terbaik lah. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocek, selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Kuala Terengganu 100.2 FM. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Salli ala Muhammad.